Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pukul 5 sebagaimana kita buat berjanji program, insya-Allah kita akan langsung daripada pukul 5 sehingga seterusnya, jikalau tidak ada keuzuri apa-apa, insya-Allah. Maka sekali lagi saudara-saudari semua, saya kata alhamdulillah, banyakkanlah kita syukur kepada Allah yang masih lagi Tuhan memeliharakan umur kita. Kemarin saya lewat sikit kerana pergi semaya mayat bagi seorang perempuan yang mati kemarin. Dan hari ini pun sama juga. Ning baru sudah semaya mayat. Jadi kemarin pun ada, hari ini pun ada. Tapi kita alhamdulillah Tuhan pera lagi umur. Maka berdoa kepada Allah bahawa satu hari mempanjangkan umur kita lagi dalam keadaan baik, dan kurnia kepada kita taufik dan amalan yang soleh yang sangat-sangat banyak, supaya kita dapat seboleh-boleh daripada pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para ibu, para bapa, saudara yang bersama kita dan telah masuk dah, boleh kita pakai chair satu ataupun dua tu, supaya saudara kita boleh bersama kita lagi. Baik, saudara semua, jadi kemarin kita mula dan kita bicara muzakarah kita kemarin tentang masalah besarnya dan orang panggil apa ni, hebatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat yang besar, yang asasi bagi nak butung seorang manusia, tak lain tak tidak ialah taqwa. Sebab tu kita kena usaha dapat. Maka ini pun Tuhan dah beri jalan kepada kita, buka pintu kepada kita supaya kita masuk ambil taqwa dalam bulan Ramadan, iaitu dengan puasa secomel-comel puasa sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Nabi, dan usaha memenuhkan masa dengan ibadat dan menjauh seboleh-boleh daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan benar-benar ninglah kita akan dapat takwa, akan menambah takwa kita. Maka jikalau kita bertakwa, itu tak nak kata sifat beruntung, sifat berjaya, sifat bertuah dah ada dah pada diri kita. Alhamdulillah. Maka akhir sekali kemarin kita baca satu hadis yang Nabi duk cerita bahawa Ramadan bulan yang sangat barakah. Maka kita bagi tahu kemarin kepada saudara, para ibu, para bapa, bahawa barakah ni ialah benda baik. Iaitu banyak kebaikan
yang Tuhan bukawi kepada kita semua. Tuhan tolong kita banyak. Tuhan tolong kita banyak. Maka alhamdulillah, sama-sama kita puji kepada Allah yang wakwi kita dapat benda-benda ni. Para ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, maka hari ini, seperti biasa kita akan baca hadis daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi kata, man shallal fajra, siapa yang semaya subuh, fi jama'atin, semaya subuh dengan bentuk berjamaah. Jadi saudara semua, kita akan pilih beberapa hadis yang isi dia tu beri benda baik kepada kita jikalau kita buat. Insya-Allah, maka hari ni boleh hari pertama yang kita mula yang hadis semacam ni. Maka kelih keadaan insya-Allah. Maka Nabi kata, man shallal fajra, siapa yang semaya subuh, fi jama'atin, di dalam bentuk berjamaah. Sama ada semaya di masjid ke, cerak dah di dalam masjid, cerak berjamaah, ataupun semaya di rumah berjamaah dengan isteri dan anak-anak dan dengan ibu dan bapa, ataupun semaya di tempat yang lain, kita bersapir ke, kita buti, maka kita semaya. Yang pentingnya nak semaya subuh berjamaah, khususnya bagi lelaki, sebab lelaki ni ditutup berjamaah dan ia berlain pada perempuan. Kalau gitu, siapa yang semaya subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian selepas daripada ia selesai daripada semaya subuh sudah, maka dia tak ada bangun pergi dah, ia duduk situ. Duduk apa tu? Duduk sebut Allah, duduk berzikir Allah. Maka berzikir ni, kalimah zikir Allah, maka masuk bawah dia banyak. Baca Quran dinamakan berzikir, majlis ilmu dinamakan berzikir, salawat kepada Nabi dinamakan berzikir, istighfar dinamakan berzikir. Dan kita berzikir, kita kata subhanallah berzikir, kita kata alhamdulillah berzikir, kita kata la ilaha illallah berzikir, kita kata la haula wala quwata illa billah berzikir, kita kata subhanallahi wa bihamdih zikir. Kalau gitu, selepas daripada dia semaya subuh berjamaah, maka dia duduk situ, tak lagi kana, duduk situ. Duduk sebut Tuhan, duduk baca Quran atau duduk berzikir. Lama mana tu? Hatta tatlu'a syamsu, sehingga naik matahari. Daripada orang qamat dan dia semaya subuh berjamaah dengan imam, lepas beri salat, maka dia duduk wirid dengan imam, wirid sudah imam berdoa, dia sambung lagi berzikir dia, dengan bentuk baca Quran, dengan bentuk istighfar, dengan bentuk salawat kepada Nabi, dengan kata la ilaha illallah. Ikut dia suka, ikut dia berasa sedap. Yang pentingnya duduk dalam keadaan ibadat. Dan ibadat sehingga naik matahari. Maka naik matahari sini ni ia kena keras tak? Sebab tu Nabi kata apa? Thumma shalla raka'atain. Kemudian selepas daripada naik matahari, dia semaya 2 rakaat. Sunat isyraq ataupun sunat duha, tidak ada masalah. Jadi selepas dia semaya subuh berjamaah, maka dia duduk patullah, tak ada lagi kana duduk ibadat kepada Allah dengan bentuk berzikir, mengaji, baca Quran, selawat. Sehingga naik matahari. Lepas tu thumma, kalimah thumma ni ia sengai sikit masa. Kalau gitu, daripada mula naik matahari sehingga dia nak semaya 2 rakaat, maka masa 15 minit lebih kurang, supaya lepas daripada waktu tahrim. Sebab ada hadis yang Nabi larang, apabila naik matahari mula naik, ketika tu masa tahrim, masa tak boleh semaya sunat ketika tu. Jadi kena keras tak, sehingga naik segala. Maka ulama ni dia takdir sekadar 15 minit paling kurang. Kalau gitu, di hari ni
learning di bertanding ni ya berbezalah di menara deras sikit, bertanding lama sikit, berjalan kalau lebih lama lagi bertekah seminit atau 2 minit. Maka di bertanding di learning ni matahari mula naik pukul 9 minit. Pukul 9 minit mula naik. Kalau gitu pukul 24 minit boleh semaya. Semaya isyraq ataupun semaya duha. Maka orang yang buat lagu ning ni, apa dia dapat? Saudara semua, lebih-lebih lagi kita boleh puasa ni. Ya begini, saudara semua, para ibu, para bapa, saudara-saudari. Jadi Ramadan ni umur sekolah. Ramadan tepat khusus. Nak hajar kita, kita ubah cara hidup kita daripada bulan biasa. Dan kita nak ubah bentuk mana, kita mula awak lah bulan Ramadan dan pisah wilkat. Wilkat cara tu. We ada adat kita. Sekiranya dia tak buat tak boleh, pasal nak buat semua. Maka nak mula bulan lain payah. Cayalah payah. Nafsu kita tak mau, syaitan duk tipu lagi. Khija pun orang panggil banyak. Hak Tuhan ni, hak Tuhan ni banyak perkara we kita tak boleh buat. Tetapi dia masuk Ramadan, nah, kita luar banyak. Tuhan tolong banyak. Udara pun rahmat. Udara tim cairi kepada kita. Sebab wetlah pun tim cairi kepada kita. Sebab tu kita nak mula kerungkan baik-baik. Kita nak mula perbuatan yang baik-baik. Dan kita nak buat sama-sama, tapi nak wilkat mula dalam bulan Ramadan. Mula dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi saudara semua, amalan hak kita duk kecek ni. Nah, saudara semua, para ibu, para bapa, nah, adik-adik, abang-abang, muslimin muslimat. Nah, saya mintalah besar-besar hati. Nah, siapa-siapa lelaki perempuan yang nak berjaya dunia akhirat, nak butung dunia akhirat, nak selamat dunia akhirat, nak selamat daripada api neraka dan nak jadi ahli syurga ni, amalan ni hadiah besar bagi kita semua hari ni. Nah, saudara semua, kalau gitu, nah, kita boleh share lagi. Nak share, kita boleh share lagi supaya orang lain boleh dengar sama kita. Nah, orang dapat apa dengan sebab kita, sebab kemarin lah pahala yang mereka buat semua boleh kita belakang. Dan kadang-kadang orang yang kita cek, lepas tu dia dengar dengan sebab kita. Dia boleh buat ni, saudara semua. Nah, kadang-kadang dia boleh buat ni, bukan sehari itu. Dia buat lekat, sepanjang umur dia buat. Maka jika hari ni dia umur 30, dia mati umur 80, 50 tahun dia buat, siapa kita semua pahala tu. Nah, sebab tu orang panggil apa? Jangan saya kita nak pecek cek lagi. Nah, ada. Supaya orang lain boleh orang panggil bersama kita, dapat kebaikan bersama kita, saudara semua. Kalau gitu, Nabi kata siapa-siapa yang semaya subuh berjamaah, kemudian dia duduk tak ada akid dak, tak ada telik dak, tak ada gapo dak. Nah, duduk zikir Tuhan, baca Quran ataupun ikutlah supaya kita hurai pada awal tadi sehingga naik matahari, maka dia keras tak sekadar 15 minit lebih kurang, maka dia semaya 2 rakaat, semaya isyraq, sunat isyraq ataupun sunat duha. Nah, jawabnya kanat lahu ka ajri hajjatin, nah, atau hajjatin wa umratin, nah, tamatin tamah. Maka Tuhan bagi ganjaran kepada dia, Tuhan beri pahala kepada dia ialah pahala haji dan umrah yang diterima oleh Allah sempurna. Nabi kata Allah. Para ibu, para bapa nak cari mana amalan semacam ni. Ini hak Nabi rakyat ni pada bulan biasa ni. Pada bulan biasa. Jikalau bulan Ramadan berganda 70 ganda. Maka boleh jadi dapat 70 haji, 70 umrah. Setiap pagi boleh buat. Kelebihan besar. Kita ni umur pandai, kita nak cari amalan semacam ni. Amalan yang mudah buat. Buat tak pandai, buat sikit. Lepas tu dapat pahala banyak. Saudara semua. Kalau gitu, jangan luput amalan ni daripada kita selepas daripada kita dengar dah. Nah, bukan main, bukan mudah nak dapat pahala haji umrah. Nah, orang yang habis duit beratus ribu tambah kapal daripada negeri Sia pergi kepada Mekah ni, duk susah payah sana 40 hari, makan yang bukan makanan kita,
Kena-kena orang tak boleh makan. Udara bukan udara kita. Nah, tak sedap duk. Nah, kena-kena orang ni dia panggil pak Allah tu baik darah ke hidung. Batuk macam-macam berlaku. Susahnya. Nah, duk dengan orang ramah, duk dengan orang yang tak faham kecek pas. Nah, orang jenis pasal lain daripada kita, tak faham budaya kita, tak faham kelakuan kita. Susah payah cuba banyak. Walau begitu pun susah dah. Nah, duit pun habis. Tapi belum tentu Tuhan terima tak terima haji umrah yang dia buat tu. Walaupun berulang-ulang banyak kali umrah yang buat sekali lagi tu. Haji tak boleh ulang buat sekaligus ya. Tapi belum tentu pahala dapat atau tidak. Tetapi hak ni sebab apa? Sebab haji umrah ni pahala besar. Sebab Nabi kata apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bermula haji hak Tuhan terima. Lagu mana haji hak Tuhan terima? Haji yang tidak tuai dia masa dia buat haji tu, dia tak ada laku dosa. Dia patai mulut dia 100%. Dia mata dia 100%. Dia patai telinga dia 100%. Dia patai kemaluan 100%. Nah, tak buat benda hak Tuhan lagi masa dia buat haji. Hak tu lah baru nak dapat haji mabrur. Nah, maka siapa yang dapat haji mabrur tidak ada balasan lain malaikat syurga Allah. Besarnya. Tapi nak dapat haji mabrur tu payah. Tapi hak orang buat hak ni semaya subuh berjamaah, lepas tu duduk patullah, tak ada banggi kana, sentiasa beribadat kepada Allah dengan betul-betul bermacam-macam, betul mengaji ilmu, betul mengaji Quran, betul baca Quran, betul berzikir, betul salawat, ikut dia suka. Yang pentingnya duduk dalam ibadat kepada Allah. Duduk sehingga naik matahari, keral lagi, ibadat terus buat lagi sampai 15 minit. Masuk waktu boleh semaya, maka semaya 2 rakaat, maka dapat benda ni. Gapo ni? Pahala haji dan pahala umrah hak Tuhan terima dah. Nabi kata apa? Terima sempurna. Allahu akbar. Besarnya pahala. Nah, dan kadang-kadang masa start ya 40 minit begitu je kita duduk. Nah, bulan lain payah kita nak buat, tapi bulan Ramadan usaha boleh buat. Saudara semua. Itu dia panggil apa? Riwayat yang pertama. Nah, itu sebab dalam kelebihan ni ada beberapa riwayat. Nah, maka bagi saudara kita yang bersama kita ni dekat-dekat 140 orang. Kemarin kita royak cara dulu. Kita baca hadis, kita hurai, kita muzakarah ilmu dulu supaya kita dapat kelebihan. Dia panggil muzakarah ilmu dalam masa yang puasa ni. Nah, kemudian pada akhir kita jawab soalan. Dan jika kalau tak ada jawab semua hal tertinggal, kita mari jawab hari ni. Nah, tu. Dan bagi siapa-siapa yang nak tanya, masalah ni atau boleh malam, tanya belah-belah untuk jawab esok pun tidak ada masalah. Bahkan ni ada beberapa orang dah tanya, insya-Allah saya jawab sekali insya-Allah. Nah, tapi sekarang ni kita baca hadis dulu. Itu hadis yang pertama saudara semua. Maka mari baca hadis yang kedua. Nabi kata Nabi kata man qa'ada, siapa yang duduk fi musallahu, tempat dia semaya. Tu. Mai subuh lah. Nah, hina yang sarifu min salati subhi, selepas daripada sudah semaya subuh berjamaah. Siapa yang duduk tempat dia semaya itulah tak ada pergi kana selepas daripada selesai semaya subuh berjamaah. Nah, lepas tu duduk apa tu? Duduk seperti ni lah. Duduk zikir Allah, duduk ibadat kepada Allah hatta yusabbiha raka'atai duha. Nah, sehingga naik matahari segala 15 minit saat ni, lepas tu dia semaya 2 rakaat duha. Lepas tu dia baca semaya 2 rakaat duha. La yaqulu illa khaira, dan dalam masa dia duduk saat ni tu, selepas daripada dia semaya tu, berapa hari salat dia duduk siapa dia semaya 2 rakaat ni, dia tak tutup benda tak baik. Dia duduk ibadat, duduk zikir, duduk baca Quran, duduk salawat ke Nabi, duduk zikir gitu, tak ada buat benda lain, tak ada kecek sia-sia, tak ada kata ke orang, tak ada duduk dia dak dia duduk ibadat. Tu. Maka siapa yang buat lagu ni ghufirat khatayahu wa in kanat akthara min zabadil bahr. Allahu akbar. Kelebihan sasa ni saudara semua, saya yakin sepenuh-penuh hati
Orang yang ada iman dalam jiwa tak boleh jadi ya tak buat benda ni. Kenapa? Kelebihan besar sungguh. Nah, ada. Jadi apa balasan yang Tuhan beri bagi orang yang buat lagu ni? Jadi ia dapat beberapa perkara, bukan dapat dah. Nah, di hari ni dalam hadis yang saya dah kelih-kelih ni dapat 4 ataupun 5. Nah, dapat 5 kelebihan. Nah, amal saya dapat 5 kelebihan. Yang pertama saat ni dah pahala haji umrah hak Tuhan terima dah sempurna. Saudara semua. Yang kedua ialah Tuhan ampun dosa ya semua. Walaupun dosa yang ada di atas diri dia tu lebih banyak daripada buih-buih air laut di atas muka bumi ni. Air laut sangat banyak di atas muka bumi ni, boleh kata 72%. Itu masa dulu saya duk ngaji budak-budak lagi. Bahawa saya kata apa? น้ำทะเล 71%. Lepas tu พื้นดิน 29%. Tu hak lama dah. Tapi learning พื้นดิน tak sampai cerak 29% tak apa. Sebab apa? Sebab air laut keluar. Sebab apa?น้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้dia hancur. Wak air kau banyak. Sebab tu kelih. Kalau kita orang patah agak boleh tahulah kata patah duk makan di air laut setiap tahun, makan 2 menit 3 menit setiap tahun. Jadi tu kawasan air laut kau banyak, kawasan tanah kau sikit. Nak ajak kata gitu. Lah ni boleh jadi air laut sampai kepada 75% dia boleh jadi. Dan tinggal bombing 25% lagi boleh jadi, wallahu a'lam. Kalau gitu air laut yang sangat banyak di atas muka bumi ni, buih pun sangat banyaklah buih dia. Tapi nak kata jikalau seorang orang beriman, mukmin, orang perempuan ke, lelaki ke, banyak dosa yang dia buat. Tapi saya nak tanya, siapa kata kalau ada pun tak banyaklah. Bahkan boleh jadi tak ada langsung. Orang Islam yang buat dosa lebih banyak daripada buih-buih di laut di atas muka bumi ni. Buih ni banyak, berjuta, ribu-ribu juta buih ni. Ada. Tapi nak ayat katakan ni Nabi mubalaghah. Nabi kata walaupun fardu kata seorang tu terlalu melampaui banyak dosa ya, siapa tahap buih-buih di laut, walau begitu pun diampun lagi dosa. Allahu akbar. Maka benar ni saya berhajat, saudara para ibu berhajat. Kita berhajat kepada bersih daripada dosa. Sebab dosa ni lah mencelakakan kita ni. Waktu kita susah dalam hidup ni, dunia dan akhirat. Dosa ni waktu kita sepik rezeki ni. Dosa ni waktu berlaku bala ni. Dosa ni yang waktu berlaku benda tu benda ni daripada benda yang tak molek ni. Dosa. Sebab tu dia kita nak bahagia dunia belum akhirat, lebih-lebih lagi di akhirat, kita kena bersih dosa kita. Maka ni jalan yang terbaik bagi kita semua untuk dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, saudara semua, para ibu, para bapa, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man sallal fajra, siapa yang semaya fajar, semaya subuh, thumma dzakarallaha ta'ala, kemudian dia duduk sepuas ni ialah hadis tulah ya, tapi ia berbeza lafaz dan berbeza kelebihan. Hadis ni mari lafaz lagu ni dapat kelebihan ni, wak serupa ya. Hadis yang kedua mari lafaz ni dapat kelebihan ni, amalan tulah ya. Lafaz yang ketiga mari amalan ni, mari lagu ni lafaz lebih kelebihan begini, berbeza tapi amalan satu ya. Sebab tu butung benar-benar orang yang buat. Nabi kata, siapa yang semaya subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir Allah sehingga hatta tatlu'asy syamsu, sehingga naik matahari, dan dia semaya 2 rakaat sebagaimana hadis yang di atas ni. Saudara semua, jawabnya lam yamassa jildahu an-naru abada. Allah. Nescaya tak akan bertepuh akan kulit tubuh badan dia oleh api neraka selama-lamanya. Orang yang buat amalan ni, dia bye-bye dengan api neraka. Dia
tak akan berjumpa, tak akan bertemu dengan api neraka sama sekali. Ni Nabi kata, saudara semua. Nah, maka 3 dah kelebihan. Yang pertama, dapat pahala haji dan umrah. Yang Tuhan terima dah. Nabi taukid ulat. Nak kata sungguh ni. Gitu nak kata gitu. Dan yang kedua, amalan tulah, buat betul tulah, tapi dapat kelebihan yang kedua, lepas daripada dapat pahala haji umrah dah, dapat pula pahala gak dapat apa kelebihan? Dapat ampun semua dosa pula. Walau lebih banyak daripada buih-buih di air laut di atas muka bumi ni. Dan yang ketiga, saudara semua, siapa yang buat amalan itu semacam itu, tubuh badan dia ni tak akan bertepuh, tak akan bertemu, tak akan dapat api neraka selama-lamanya. Maka pahal daripada hadis ni, saudara semua, maka boleh kita nak buat kesimpulan kata siapa-siapa yang duk buat amalan ni, dia dah merdeka dah daripada api neraka. Dia merdeka dah. Walau dia hidup lagi, duk makan minum lagi, duk ramai-ramai dengan anak bini lagi, duk ramai-ramai dengan tok laki dengan anak lagi, duk dengan kawan-kawan, duk berjalan lagi situ ke sini, tapi dia ni dah merdeka dah daripada api neraka. Nama dia, hak dia surat catatan neraka tu dihapus tubik dah. Lepas tu gi tulis, gi catat dalam surat ahli syurga dah. Sebab Nabi kata apa? Tak akan berjumpa dengan api neraka selama-lamanya. Ni, buat. Maka benda ni saudara semua, benda yang besar dah kelebihan. Sebab tu saya kata orang yang benar-benar beriman, ada iman dalam hati, saya kata tak boleh hadir tak buat benda ni. Jikalau orang-orang yang duk cari-cari jalan nak selamat daripada api neraka, orang-orang yang duk lari-lari daripada seksa kubur dan seksa api neraka, orang yang duk cari-cari anak kunci pintu syurga, orang yang duk loba-loba kepada nikmat syurga hak Tuhan cadek bagi hamba-hamba yang akan masuk syurga, mesti dia buat benda ni. Sebab apa? Sebab dia akan selamat daripada api neraka 100% dan dia akan masuk syurga insya-Allah 100%. Saudara semua. Itu hadis yang ketiga. Maka kita baca lagi hadis yang keempat. Nabi kata kana? Nabi kata siapa-siapa dan pada riwayat yang lain, siapa-siapa yang duduk tepat dia semaya ketika orang pergi belaka dah lepas maya subuh, dia duduk berzikir, duduk baca Quran, duduk ibadat kepada Allah sehingga naik matahari, maka dia keram boleh 15 minit, baru lepas tu dia semaya sunat 2 rakaat. Maka balasannya Nabi kata wajabat lahul jannah. Allah, wajib dia masuk syurga. Saning wajib dia selamat daripada api neraka. Hadis ni kelebihan ni wajib masuk syurga. Saudara semua, nak cari mana daripada amalan yang satu tapi dapat kelebihan pak yang kalau tak dapat malaikat dapat pun cukup dah. Dapat kelebihan pertama besar lah tu, kita kena buat. Dapat kelebihan yang kedua, bagus dah tu, kita kena usaha buat. Lepas tu dapat kelebihan yang ketiga, lagi kita kena buat sebab selamat daripada api neraka. Dia kalau dapat ya kelebihan yang keempat, wajib masuk syurga, kita kena berlama buat sebab hatu kita dah nak dia cari-cari. Dia kalau dapat tapi ni tak dapat semua pak dia kalau kita buat. Amalan itulah ya. Allahu akbar. Pas nak temu lagu mana, nak temu di mana lagi amalan yang semacam ni. Saudara semua, kalau gitu ambillah peluang yang Tuhan beri kepada kita sebab kita masih bernyawa, maka insya-Allah Tuhan panjang umur kita lagi, boleh ibadat kepada Allah dengan secomel-comel, sebanyak-banyak. Lebih-lebih lagi amalan kita baca ni, saudara semua. Buatlah. Jikalau duk kerja pun wilawat dengan sikit. Sebab apa? Dulu hari tu kita gaduh kelik masjid sebab kita kena makan nasi pagi. Makan nasi kabu, makan nasi belau, kena pergi ke datai. Dah kopi. Tu habis masa situ. Tapi boleh puasa dak dah. Tak kopi dia kata. Si kabu tak boleh makan, air tak boleh minum sebab kita puasa. Tu. Pas dulu hari tu bergaduh sebab apa kena hantar anak sekolah, padahal sekolah pukul
Jus tengah boleh pergi atas lagi. Pala ni kalau kita duduk lepas semaya ni, lepas subuh, duduk. Siapa pukul ni setengah ya. Kita boleh semaya dah pukul ni tak apa boleh setengah dah. Pukul ni 24 ya. Kita boleh semaya 2 rakaat dah. Dapat dah pahala. Oh, pukul 7 lambat lagi. Nak tidur lah, luah lagi masa. Tu lagi kerja, lambat lagi. Tu nak hantar anak sekolah. Ni kalau Peter mula ni tak ada kena hantar anak. Dulu hari tu buka kedai pagi. Sebab apa? Sebab orang mai beli. Ni tak mesti buka kedai pagi sebab tak ada orang nak beli, orang puasa belakang. Tu. Kalau gitu semua tu tolong kita dah. Semua tu tolong kita dah. Bayarkan tu amnoi kita dah. Udara tu sing wet lom tu tolak kita pergi situ dah. Lepas tu kenapa kita tak say lagi? Kenapa kita tak say lagi? Nak ada Quran apa? Hatta anak kalah tak ada. Kita kena kerja pagi tak ada. Kita kena makan nasi kedatai dulu tak ada. Tak ada belaka dah. Sebab tu saudara semua mintalah besar-besar hati. Sabar ustaz. Sabar ustaz. Ustaz, tebang ustaz. Lepas mai subuh, duduk dulu. Duduk. Kita pandai baca Quran, kita baca Quran. Tak pandai baca Quran, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita tukar, dia puas tukar kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah sahabat Nabi, dia kata subhanallah sehari semalam 12,000 kali. 12,000 kali. Kita tak mesti buat seperti dia buat sebab iman kita lemah, tapi ada kita buat 100-200. Dah kita tukar pula, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kata pula Allahu akbar, Allahu akbar. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ulai tu. Ataupun kita baca Quran hak kita pandai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulai hak kita pandai. Ataupun kita baca Fatihah, yang penting we buat. Saudara semua tak panjang masa, tapi kelebihan ni. Kita mula hari ni. Lepas hari ni mulai esok. Orang buat dah alhamdulillah. Orang tawak lagi mulai esok. Buat terus sampai sampai hari raya. Lepas tu we lekat lepas raya pun. Ya gapo-gapo ni nak lekat we kita buat dulu. Buat. Sampai 20 hari lebih-lebih 30 hari ya lekat. Maka lekat tu butang besar, kita lekat butang besar. Kita ahli syurga dah. Kita ahli neraka, kita selamat dah daripada neraka dah. Allahu akbar. Saudara semua, belum dan siapa sebab tu kita cek ke orang-orang lain boleh buat dan kita orang tak boleh tolak kita sapa kepada dia, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, orang panggil penjiran kita, ibu bapa kita, buat benda ni. Lebih-lebih lagi perempuan kadang-kadang tak mesti berjemaah di masjid, mai rumah sore pun tak apa, buat benda ni. Lepas maya dia sajadah, duk zikir Tuhan, duk baca Quran kalau pandai, duk ibadat, duk buat siapa naik matahari ke asal 15 minit. Lepas tu semaya duha 2 rakaat sunat, dapat hal ni. Dapat haji umrah sempurna. Dapat Tuhan ampun semua dosa walau lebih banyak daripada buih-buih di laut. Harai Tuhan kulit tubuh badai daripada api neraka, wajib dia masuk syurga. Ya Allah, ya Allah. Saudara semua. Tu. Dan satu lagi hadis tolak tapi kelebihan yang kelima. Nabi kata apa? Siapa yang semaya subuh berjamaah, lepas tu dia duduk situlah, duduk ibadat kepada Allah. Sehingga naik matahari di maka dia keras tak, sehingga boleh semaya, maka dia semaya 2 rakaat atau 4 rakaat. Gapo dia dapat? Kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh la dhanbalah. Allahu akbar. Subhanallah. Kita sangat gembiranya, suka hatinya, seronoknya baca hadis semacam ni. Salah Tuhan nak hadiah kepada kita. Tu. Maka para ibu, para bapa, ni hadiah besar aja kita dapat semua hari ni. Tu bukan saya dah. Jadi Tuhan pilih saya, we berasa nak baca hadis ni hari ni. Dan Tuhan pilih para ibu, para bapa berasa nak dengar panggil saya pada hari ni. Pada agama masa ni masa tulah ni Aliding duk laisut, Baba Ghazali Muluk duk laisut, Baba Zu kita duk laisut, dan di sana penuh orang duk laisut boleh ada puluh-puluh cam. Tapi ada setengah dengar benda ni. Tu dia. Maka terimalah dan buatlah benda ni saudara semua.
Dan mudah-mudahan insya-Allah kita butung bersama, kita jaya bersama, kita panggil bahagia bersama. Nah, maka ni siapa buat lagu ni, faedah yang kelima, maka keluar dosa daripada diri dia. Keluar dosa, keluar sehingga dia jadi seperti budak yang baru keluar daripada perut ibu, tidak ada dosa satu pun. Nabi kata Allahu Akbar. Bersih. Nah, sebab tu kata Ramadan ni kele bersih dosa. Nah, Ramadan kele pahala. Ramadan kele merdeka daripada api neraka. Ramadan kele benda yang tolak kita dimasuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, para ibu, para bapa, saudara-saudari, adik-adik, abang-abang yang kita dengar kelebihan ni. Nah, ada dia. Kita panggil apa? Jika tak saya buat hari ni, bila lagi nak buat? Nah. Dan jika tak buat hari ni, yakin tidak kata nak boleh buat masa depan. Nah, masa yang amnoi kepada kita nak temu lagi seperti lala ni. Covid ni, zahir tu bala, hakikat kadang-kadang nikmat besar. Sebab Covid lah kita tak sibuk sangat dengan dunia. Nah, sebab Covid lah kita ada masa kosong, boleh kita ibadat kepada Allah. Boleh memenuh masa kita untuk ibadat kepada Allah. Nah, kalau kita klik sebaliknya, nikmat besar yang ada oleh Covid. Walaupun kita tak say, kita berdoa bersama supaya orang panggil Tuhan akad derah bala ni. Nah, ada dia. Tapi dalam masa yang sama, nikmat besar. Nah, masa lagu ni tak berjumpa kadang-kadang daripada masa yang lain. Kita nak buat tahan depan, boleh hati kita tak luar. Nak buat tahan depan, boleh hati umur kita tak sapa. Tak nak buat tahan depan, boleh hati masa depan kita lebih sibuk pada ni. Nah, kalau gitu hari ni, nah, lepas tu betul lah tahun ni pula, Masya Allah. Dah, kalah kat pitem. Itu dia. Lepas tu masa kita pun luar banyak. Sebab dia panggil suasana pada hari ni. Nah, ada. Maka lepas subuh start je. Kita buat benar dulu. Usaha terbang, lepas mai subuh duk ramai-ramai duk. Walau orang turun pun turun gila orang lain tu. Kita boleh duduk. Nah, apa? Siapa matahari naik ke 15 minit duk ibadat zikir lagi jangan buti. Sehingga boleh semaya, maka semaya 2 rakaat atau 4 rakaat, maka dapat 5 perkara sana. Maka saya ulang semula. Yang pertama, dapat pahala haji umrah yang sempurna dan balasan haji yang diterima oleh Allah, syurga Allah. Yang kedua, Tuhan ampun semua dosa. Walaupun lebih banyak daripada buih-buih di laut, di atas muka bumi ini. Yang ketiga, tubuh badaya tak akan bertepuh, tak akan bertemu, tak akan berjumpa dengan api neraka selama-lamanya. Nabi kata Allahu Akbar. Dan yang keempat, wajib dia masuk syurga Allah. Dan yang kelima, Tuhan membersihkan diri dia daripada dosa sehingga dia jadi seperti budak yang baru beranak. Nah, tidak ada dosa satu pun. Allahu Akbar. Saudara semua, nah itulah daripada panggil apa ni hadis yang kita baca pada hari ini. Maka insya-Allah kita amal bersama insya-Allah. Nah, maka kita setiap hari insya-Allah kita akan baca satu hadis atau beberapa hadis. Nah, doa kelebihan amalan supaya kita amal bersama, supaya kita tumbuhlah jiwa kita lobo nak buat amalan baik. Nah, dan dia panggil supaya kita dapat sebanyak-banyak boleh daripada pahala. Nah, kemudian saya nak mari baca dia panggil soalan. Nah, itu dia yang apa ni yang ditanya kemarin dan akan ditanya pada hari ini. Maka sebab tu bagi siapa yang ada soalan maka boleh datang mari, maka kita jawab soalan mana yang kita boleh jawab, insya-Allah kita jawab, dan yang tak boleh jawab nah kita mari jawab esok hari. Nah, insya-Allah. Nah, maka belum pada saya nak pergi kepada soalan yang ditanya oleh seorang pada waktu siang hari tadi. Nah, dia tanya kata beberapa soalan lah, dia tanya mari beberapa soalan dia tanya tu. Nah, saudara semua, daripada soalan yang dia tanya, dia kata agar ni kita pocok ni batal puasa ke tak? Tu dia soalan dia. Jadi pocok agar ni dia tubik dua pendapat daripada pendapat para ulama mazhab Pak. Nah, tubik dua pendapat. Satu pendapat kata agar ni dia mengenyih walaupun dia tidak masuk dalam lubang-lubang yang 5 tu, lubang kemaluan, depan dan belakang. Nah, dan panggil hidung, mulut, lepas tu telinga. Ni dia panggil lubang ni.
Jadi kalau masuk kau ni batal lah. Tu. Tapi agak-agak yang tak masuk kau tu ya pocok kau tangan ni. Nah, tu. Tapi masuk dalam membuat we mengenyai juga. Sebab tu kata setengah orang panggil apa batal. Baik. Tapi mazhab kita Syafi'i dan kita sini kebanyakan boleh kata 100% mazhab Syafi'i belaka, maka mazhab kita Syafi'i ni pocok agak-agak tak batal. Sebab apa? Sebab dia tak masuk ke hidung, sebab dia tak masuk ke mulut, sebab dia tak masuk ke telinga dan tak ada masuk kepada kemaluan belakang dan depan. Maka ia masuk kepada orang panggil apa? Kepada orang panggil apa? Urat ni, kepada tangan ni. Nah, sebab tu kata orang panggil tak batal. Nah tu. Kalau gitu, dia kalau kita guna atas pendapat ni maka tak batal. Tapi kelihlah orang panggil orang nak pocok agama ni ada sebab. Nah, duk dia tak ada sakit demam gapo, tak ada berhajat kepada pocok agama, tiba-tiba sekelain sengaja nak pocok supaya dia digagah, hak ni saya kata kena pendapat yang kata batal. Nah, tetapi jika kalau kita buat agama dengan sebab campin, sebab darurah, sebab terpaksa, sebab kita sakit, berhajat kepada agama apa gitu gini, bawa kata mesti kena bubuh, tak ada tabuh yang bahaya apa gitu gini, maka buh pun tak batal puasa insya-Allah. Nah, satu daripada soalan dia. Saya tak ingat tadi sebab ada 3 soalan, maka saya minta tulis dah. Yang kedua bekal. Jadi giwai darah. Nah, wei darah ni wei atas kepala ke, wei atas belakang ke. Dia ada cara-cara dia tu, ada gelas. Dia mau suar api ataupun bakar, we gelas tu pai panas, maka gitok atas kepala ni. Pada mau wei gamuk dululah. Tak atas belakang ni. Tu maka hawa panas tu dia serok lagi, serok darah mari. Serok mari sehingga jadi tepe, jadi pon ni merah nyala tu. Buat lepas tu dia turih ngajarum atau pisah dan dekat. Supaya semua ketik gitulah dia mengata habis. Hak orang biasa buat tu, ai tak sakit nak jatuh gitu. Buat lepas tu dia tu baik darah, dia tak mula gelas serok panggil apa? Serok darah cemar tu baik ataupun serok darah penyakit tu baik. Tu. Maka jika bekal masa kita berpuasa ni batal ke tak? Jawabnya tidak. Tak batal puasa. Sebab yang gini, ya lek tu baik tak batal. Lek tu baik tak batal. Nah, lek masuk ya batal. Lek tu baik tak batal, lek masuk ya batal. Nah, lek tu baik tak batal manakah mutah saya. Jika sekelain sengaja mutah, hak tu baik hak tu ya batal. Nah, tu dia hak lain dia panggil tak batal. Dia kata tu baik. Darah pun sebab tak tu baik, tak batal. Nah, tapi makruh tak comel kita pergi bekal semasa kita berpuasa. Sebab apa? Sebab ia mempenatkan kita. Kita tarak dah. Nah, tak makan dah, tak minum dah. Nah, orang panggil apa? Pergi buai darah pula ia kau tarak. Tu bimbang. Sebab tu diri bekal tak batal tapi makruh sebab dia meletih mempenatkan orang yang puasa. Nah, tu. Adapun semua ubat lelah. Nah, dia tanya tadi, semua ubat lelah. Dia semua masuk gitu. Maka ni dia panggil apa ni? Dalam mazhab kita Syafi'i batal puasa. Nah, batal puasa. Sebab dia ain, dia benda. Dia ayat berai benda tu, dia ubat. Nah, maka masuk pergi pas dalam ni ke, dia batal lah. Nah, sebab tu jikalau dia panggil apa boleh tak usah guna dia semasa tengah hari, tak usah guna lek malam saja. Nah, tapi caping kena guna. Nah, jika ada pendapat dalam mazhab lain yang kata tak batal, boleh taklid. Tapi mazhab kita tidak boleh, mazhab kita batal. Nah, tu saudara semua. Korek hidung ni, ya hidung ni jadi kira zahir. Dia kira zahir sampai ke batas hidung ni. Ambil sini sampai di batas ni, dia panggil jika kita buh tangan pun tak batal. Sebab apa? Dia kira zahir. Hak dalam ni lah baru batal. Tapi hidup dia korek apa? Nah, maka kena mazhab lain dia kata batal apa sebab tu dia kata caping pun tak usah korek lah. Tapi caping korek pun tak apa sebab tak batal. Sebab apa? Ya dalam nung barulah dia panggil sampai hak batin yang membatalkan puasa ataupun mari sini ni dia panggil apa? Ya duduk tahap zahir lagi maka tak batal. Lepas tu soalan yang pertama saya tak faham. Dia kata apa? Kokok ubat. Saya tak faham. Gapo makna dia saya tak faham tu. Dia masalah tu jika tuai ada dengan sekarang ni minta uya tanya semula. Nah, tu dia. Baik saudara semua. Dan dari persoalan yang tanya saya tadi belum kita nak baca hak pada hari ni. Nah, jadi dia tanya kata saya ni
buat bilik le rumah saya, buat bilik semaya. Bilik untuk ibadat we ada le rumah. Maka comel benar, masya-Allah. Bagus sekali. Saya sangat-sangat suka hati dan seronok dengan soalan ni daripada seorang perempuan yang dia tanya lagu ni. Jadi le rumah dia tu ada bilik khas. Nah, untuk apa tu? Untuk jadi tempat ibadat kepada Allah. Nah, ni maka payah nak berjumpa ni. Payah nak berjumpa. Sebab apa? Sebab kebanyakan rumah yang kita buat, kita tak ada sedia jak dulu lagi dah nak buat bilik semaya. Nah, bilik kita kena comel bilik tidur kita. Bilik anak, kita kira belaka tu. Bilik anak apa orang? 3 orang buat 3 bilik ataupun buat 2 bilik besar-besar. Ini bilik kita tidur, ini hong rapkek. Nah, di sini tempat sambut tetamu, di sini hak luar nu orang panggil pak untuk udara masuk. Nah, sini dia panggil makan lagu ni. Kita hani dapur tempat masak macam ni, masa ni pintu comel lagu ni. Kita dia panggil dekat otak belakang, kira belakang nak buat. Tapi tak ada kelitah dekat otak kita kata ni tempat semaya, tak ada. Nah, tu wala ada pun tak ramailah daripada orang Islam kita yang duk meeting dekat otak nak buat umur. Nah, lepas tu sedia bilik tak luas pun tak apa untuk ibadat kepada Allah. Tempat semaya, tak ada. Lepas tu tak kata lah semaya ikut dia, semaya bucun. Sebab apa? Tak ada tempat. Maka seronoknya selepas daripada dengar soalan daripada saudari kita yang dia tanya lagu mana? Dia tanya kata, boleh ke tak kita nak niat iktikaf dalam rumah kita, dalam bilik yang kita buat untuk semaya ibadah? Boleh ke tak? Nak niat iktikaf itu. Itu dia. Masya-Allah. Kalau gitu yang duk dengar kita lebih kurang 150 orang lebih-lebih ni saudara semua. Nah, jika kalau kita umur ada dan tak ada tempat semaya, usahalah buat we ada. Kata ada buat lagi baru meeting buat umur, we meeting gatik, we talk gatik, we ada tik lebih kira kita. Nah, bilik untuk semaya bah. Ni gak Allah orang panggil tak ada lah dalam rumah. Nah, tu. Maka saudara semua jawabnya nak kata iktikaf ialah amalan yang tentu di dalam masjid sahaja. Maka tidak boleh iktikaf di mana-mana tempat yang bukan masjid. Sah kata rumah di balasah pun tak boleh iktikaf. Balasah tempat semaya dah, tapi balasah tempat semaya bukan masjid. Nah, balasah orang mari boleh naik duduk sebab bukan masjid. Nah, sebab kehormatan masjid, dia jadi masjid ada kehormatan dia. Dia bukan masjid dia tidak ada kehormatan. Walau tempat semaya pun comel lah, tapi orang berjunub boleh naik duduk tidur boleh, musalla. Nah, tu dia. Orang naik boleh, tapi dia di masjid tak boleh lah. Kehormatan masjid ada. Kalau gitu, iktikaf, nah, satu ibadat dalam mazhab kita Syafi'i ini tentu bagi masjid saja. Walaupun halus. Bukan dirupa. Walaupun rupa seperti umum, tapi jikalau di sini masjid boleh. Boleh. Tu dia boleh. Sebab tu saya pergi ceramah di Teluk Mia. Nah, Teluk Mia tak silap kat kampung tu. Nah, di kat Jingua tu, ya masjid awak jemaah ada dah. Lepas tu dia nak buat balasah, nak buat musalla gitu ya. Tapi ada seorang baba kata, buat masjid halulah boleh iktikaf. Supaya berlaba. Jika kalau buat musalla, nak iktikaf tak boleh. Jika masjid boleh iktikaf, tapi kena jaga kehormatan dia tu. Tu dia. Baik. Maka jawabnya tidak boleh nak iktikaf di rumah walaupun kita menjadikan tempat tu untuk ibadat dah, tempat semaya dah, tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab iktikaf dia tentu bagi masjid saja. Baik. Dan yang ketiga, soalan hak kemarin. Hak kemarin dia tanya kata kana orang yang ada qada semaya. Jadi dia pernah tinggal semaya fardu pada hari-hari hak lepas mari dah hidup dia ni. Nah, tak kiralah masa mana. Sikit banyak tak kira. Tapi orang yang ada semaya hak kena ganti, hak kena qada, tiba-tiba lagi semaya sunat, apa hukum? Sunat apa? Nak tarawih lah kita katanya. Tu. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, semaya tarawih dia semaya sunat. Semaya sunat bagi orang yang ada qada, jadi dia kena ganti, ada lagi semaya yang dia tak ganti dan dia kena ganti, wajib dia kena ganti. Nah, tu dia. Tiba-tiba lagi semaya sunat, tak kira semaya sunat gapo-gapo pun, maka semaya sunat yang dia semaya tu sah tapi haram, dia berdosa. Nah, dia berdosa. Semaya sah. Nah, semaya suku, hukum suku. Nah, semaya sah
Nah, jika cukup syarat cukup rukun apa, tapi dia berdosa, tak dapat pahala dak. Maka tujuan kita semaya nak kepada pahala, nak kepada kelebihan, tiba-tiba semaya dapat dosa, tak pasal. Tu. Sebab tu orang-orang yang ada qada lagi, nah, maka dia qada dulu, qada. Dan jikalau dia nak pergi masjid juga, malu ke orang ni, dah orang lagi belakang kita yang tak pergi, maka kena pergi kepada masjid. Nah, tu dia. Maka pergilah semaya, tapi semaya qada. Ayat apa? Hak comel sekali qada subuh. Sebab dia 2 rakaat. Lepas tu kunut tidak ada masalah sebab kunut ia sunat ya. Nah, jadi orang lain semaya sunat tarawih, kita semaya qada. Jadi kita dapat pahala, lagi pula kita tak berdosa. Nah, tu dia ni kita kena faham baik-baik. Kalau gitu orang yang ada semaya yang kena ganti, kena qada, nah, maka dia tinggal dululah. Nah, semaya hak sunat qada habis dulu. Nah, tu dia. Lepas tu dia lagi masjid juga, qada tak habis lagi, maka dia semaya ikut imam, tak imam semaya tarawih, dia semaya qada fardu. Tak apa, sah dalam mazhab Syafi'i boleh, tidak ada masalah. Nah, tu. Maka tu orang panggil apa? Lagi pula saudara semua, jadi tujuan kita semaya, kita ibadat nak kepada pahala. Tapi jikalau kita semaya tarawih, pahala jikalau boleh pun padahal haram dia dapat dosa, tapi fardu kata ia boleh pahala sunat ya. Dengan pahala kita semaya qada, hak kita jadi semaya fardu, besar semaya qada pahala. Apa kita nak buat apa? Semaya sama semaya, pahala sikit atau pahala banyak, kita nak mana? Pahala sikit atau pahala banyak, nak mana? Mesti kita nak hak banyak. Lepas tu hak mana banyak sunat dengan wajib. Banyak hak wajib lah, tak nak raya dah. Nah, tu dia. Sebab tu semaya qada. Tapi ikut imam pun tak ada masalah. Nah, jika kita qada ngorek, lepas tu imam wisalat, kita sambung solat lagi. Jika kita qada semaya isya, qada semaya zuhur, semaya asar, lepas tu imam wisalat, kita naik sambung 2 rakaat lagi. Nah, sebab tu saya kata, jikalau dia ada qada subuh, nah, maka dia qada subuh lah ketika semaya tarawih. Cucung ni. Dan orang tak tahu kata dia qada subuh. Nah, tu dia. Itu lebih comel lah dia panggil lagu tu saudara semua. Baik. Lepas tu kita nak mari baca soalan hak ditulis. Apa ni? Orang yang uzur bolehkah sembahyang jamak qasar? Uzur apa ni? Nah, uzur ni ya. Uzur sini ni ialah bukan uzur mari sebab mari tak boleh mari dulu lagi dah. Haram pula dia semaya tu. So kata nak jamak nak qasar, semaya pun tak boleh. Jikalau dia mau uzur. Uzur sini ni ialah dia sakit. Duduk dalam sakit demam. Tu. Maka kelih. Jikalau susah payah dia nak semaya patu waktu. Jadi susah payah. Sebab tak ada orang bercara. Nami asmaya payah dia ni orang panggil pun uzur teruk, uzur berat. Nah, maka ketika ni kita boleh taklid, boleh beramal dengan satu pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, boleh jamak tapi tak boleh qasar. Dengar baik-baik. Tak boleh qasar sebab qasar ni ia khas bagi orang pesapir saja. Qasar khas bagi orang pesapir saja. Adapun jamak, ia orang pesapir boleh jamak, ketika hujan boleh jamak, dan ketika uzur boleh jamak. Nah, tapi qasar tak. Qasar ia khas tentu cepat orang pesapir saja. Kalau gitu, orang yang duduk dalam keuzuran ni dan uzur berat, susah payah nak semaya waktu lagu tu, bahkan 2 waktu waksa hingga sikit, dia boleh jamak dengan ikut pendapat yang kata boleh dalam setengah-setengah ulama dalam mazhab kita Syafi'i ni. Nah, tu dia, tapi dia tak boleh qasar, sekadar boleh jamak saja. Nah, tu dia jamak, dia panggil apa? Jamak dalam waktu zuhur, jamak dalam waktu asar. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Tu saudara semua. Tapi hak comel jamak takdim. Tu. Baik. Cuai bok doa qamiban. Orang panggil doa minta dapat umur. Tu dia. Ni saya minta maaf, saya tak tahu.
Dan saya tak ada, orang panggil tak dapat lagi lah, orang panggil benda-benda tu tak saya tak pernah lihat lagi dan tak pernah dengar lagi. Tapi bukan tak ada boleh hadir orang panggil apa dengan sebab saya ni aku baca ataupun aku tak dengar lagi doa hak untuk dapat umur. Nah, tu dia. Maka tu bota tanya apa lain boleh hadir ada jawab dah. Tu saudara. Dia kata, jadi hak ni hak duk dengar saning. Duk dengar hak kita royak baca hadis tadi, bagi semai subuh berjemaah, lepas tu duduk tepat tu, nah sehingga dia berzikir ibadat kepada Allah, sehingga naik matahari kira 15 minit dia semaya duha 2 rakaat. Nah, maka dapat kelebihan 5 perkara yang kita royak pada awal tadi tu. Maka dia tanya kata kan, boleh ke tak kita nak pindah? Nah, duduk sini kita duduk tu, baru nak semaya duha kita pindah semaya lain. Tak apa, boleh. Nah, boleh. Tu dia. Tapi jika kita nak dia panggil back 100% tidak berlaku khilaf dah, kita duk patullah. Duk patullah sah kana. Tu dia duk patullah, semaya pun situ. Tu hadis cerak dah. Jika halih, hadis khilaf ulama. Tengah kata boleh, tengah kata tak boleh. Sebab tu jikalau kita pilih hak tak beralih lebih baik. Nah, tapi jika kita beralih pun kita harap-harap kata pendapat yang kata boleh insya-Allah. Tapi jika rupa lagu ni kita buat hal paling selamat sekali lah supaya tak rugi. Duk dah ibadat dah. Siapa kepian ni dah duk situ. Nah, supaya cerak mantai 100% kita dapat. Tu dia saudara semua. Ya, lucu sudah saya lucu saya ni. Baik. Hak ni panggil apa? Ya, kerana apa nak qada dalam bulan ni, bulan lain tak lain. Ya, tapi gitulah saudara, kadang-kadang iman ni ya gitulah. Dan ia bulan biasa ni kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita orang panggil jauh daripada Allah, kita tak sedar, kita duk galik, duk tipu di syaitan ataupun kita iman kita lemah. Tu sebab tu kita tak pasal nak qada tu. Tapi dia masuk Ramadan, udara ya amnoi kita. Hati kita berasa lemah, rahmat Tuhan banyak. Dan kita berasa semangat sebab tu kita pasal nak qada tu. Itu puca. Itulah dia panggil tepatnya. Tu dia. Tu. Sebab tu dia panggil tak apa pakat-pakat buat insya-Allah usaha buat. Tidak tak dia panggil apa tak ada masalah. Apa ni? Semaya istikharah ni ialah semaya minta petunjuk daripada Allah. Kita nak menego. Cuma kita doa nego ni semaya istikharah dulu. Minta wi Tuhan, dia panggil apa ni? Capok le hati kita, kata benar ni cuma tahu tidak. Dan kita semaya dah, kita doa dah, jika benda baik, Tuhan memudahkan kita buat. Dan benda tak baik, Tuhan buat terlekat. Kita tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Tak baik bagi kita. Walaupun di mata kita, comel, baik, labo, berjaya. Kita nak gitu di mata kita ni. Tapi yang sebenar, kita tak tahu. Sebab tu, paling baik sekali kita orang Islam, nak buat apa, kita minta petunjuk daripada Allah. Dengan betul semaya istikharah. Tu. Nak menikah kahwin, semaya istikharah. Nak orang panggil pun nak buka kedai semaya istikharah, nak meniaga ning, nak meniaga tu semaya istikharah, nak pera tu nak pera ning semaya istikharah, nak orang panggil nak buat apa-apa, nak bersapi semaya istikharah. Cuma yang benar minta petunjuk daripada Allah, kata benar yang kita nak buat ni comel tahu tidak. Jika kalau comel Tuhan memudahkan, jika tak comel Tuhan paling kita daripada dia. Tu. Maka masa dianya boleh semaya, orang panggil semua 24 jam boleh semaya, malaikat masa Tuhan lagi. Nah, bila Tuhan larang, lepas asar sampai jatuh matahari. Lepas mai subuh sampai naik matahari. Lepas tu ketika matahari caci atas kepala. 3 masa ni ya hak tak boleh semaya. Nah, tu dia. Lepas tu bukan semaya sekala saja. Semaya sunat hak biasa semua tak boleh semaya ketika ni. Sebab 3 waktu ni dia panggil apa? Waktu tahrim. Dilarang semaya ketika ni. Nah, tu dia. Malaikat semaya ada sebab lain cara pula. Tu dia. Lain cara pula. Tapi yang kasar-kasar tu lagu tu lah. Huraiya ya ada tafsir lagi.
Nah, kalau gitu, jikalau masa bukan lepas asar sampai jatuh matahari, bukan lepas subuh sampai naik matahari, bukan waktu cacik boleh. Siang hari boleh semaya, malam boleh semaya belakang, dan semaya istikharah, saudara semua. Baik, bagi siapa yang ada soalan boleh lagi. Dah, tu dia. Maka yang buka puasa je pukul 6.25, maka pukul 6 daripada dalam 18 minit belum nak buka puasa, 7 minit kita buti dan supaya untuk wangi wak sedia untuk nak buka puasa. Nah, maka sama tara tunggu kawan-kawan kita yang ada soalan nak tanya dah. Maka ada soalan satu dia panggil lagi dia kata jikalau kita makan sahur, nah lepas tu benda dalam mulut kita, nah tiba-tiba orang rebel benda dalam mulut tu nak buat lagu mana, boleh kita makan, lepas tu makan we habis, nah atau bagi duk tangan makan we habis, nah akan kena kehat tu baik. Nah tu jadi ini pun jadi satu masalah lah yang berlaku di hari ini, kerana ada fatwa nah yang pelik sikit daripada orang ramai, yang pelik pada orang tak support orang. Nah, yang orang panggil ambil daripada orang panggil tengah-tengah ulama yang orang panggil yang menyalahi orang panggil ulama semua ulama umat Nabi Muhammad ni. Nah, jadi dia kata apa? Apabila orang dan makan tangan kita dan mulut maka makan berhabis. Nah, kau orang apa tapi nak ambil baru tak ada. Nak ambil semula tak boleh dah, tapi duk tangan dah, dalam mulut dah makan habis. Nah, tu dia. Ni dalam mulut ni, duk makan dah makan, orang makan, tak apa lah. Dia tu dia. Dan kena laginya siapa ada tangan pun bukan sekadar dalam mulut saja dah. Duk tangan pun boleh makan lagi. Dan tapi nak baru tak boleh. Jadi ada setengah kata hak duk makan tu dalam mulut duk kunyah-kunyah orang makanlah, tak ada gapo tak nak tu baik dak. Hak so lagi kata pula kata orang tapi bagi duk tangan dah ni kita ambil dah tempat tak suat lagi ya. Makanlah tak ada gapo. Nah tu dia. Maka pendapat dua ni pendapat yang jauh daripada jumhur ulama 99%. Nah kata tak boleh berlaku lagu ni. Nah dan jika buat batal puasa. Nah tu. Maka mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur ulama ni jawabnya apabila orang pop sah kata orang jikalau masuk waktu ya, waktu subuh orang ni kita jangan bergantung sangat dengan orang nah ni kadang-kadang duduk dengan orang tak baik makan, orang tak baik makan, jangan buat lagu tu. Orang lagu tu dia panggil apa? Orang main-main tak amati mana. Orang amati tak boleh buat lagu tu. Orang amati kena beringat benar-benar, jangan masuk benda selepas daripada masuk waktu subuh. Waktu subuh masuk bukan di orang orang tu dia tak nak kata masuk ya. Kalau betul, patut orang kadang-kadang dia lewat. Nah, sebab tu bukan dia. Dia tu sebagai pelakak we tahu dia kata masuk dah masuk. Tu dia. Bukan kata orang baru masuk, dak. Nah, bukan kata orang baru masuk, dak. Tapi tu tak nak kata masuk. Gitu. Tapi masa boleh hadir masuk belum tak ada tu dah. Nah, sebab tu kita kena beringat. Jikalau makan kelis dia molek. Pahala ni dia kalau orang taning bayar berapa? Bayar berapa 50. Nah, maka kena belum 50 kena sudah dah. Habis dalam mulut ni. Nah, tu dia. So kata duk kunyak orang bayar tu makan tu orang panggil pendapat yang jauh daripada orang panggil pendapat yang betul dengan pendapat jumhur ulama. Nah, tu. Walaupun ada hadis orang kata boleh makan tu dah tak batal, itu hadis yang orang panggil ada illah. Nah, ada orang panggil hunahullah dhaif. Jikalau tak dhaif pun orang panggil hadis ni tak boleh guna sebab ia ada hadis lain mari tafsir. Nah, tu dia. Dan ayat Quran nyata dah. Dia kata makanlah kamu makan sehingga orang baik. Dia baik tak boleh makan lah mana kata. Nah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Asyik ada tu kata. Nah, makan minum sehingga tu baik fajar maka hendak buti segera selalu dah. Maka kena dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Jadi orang hak kata apabila orang baik
dan benda ada di mulut atau beri tangan makan perabi, itu pahamnya yang glowing. Nah, walau hadis ada tapi pahamnya tak betul. Jadi ada hadis mana? Siapa duk makan, tiba-tiba dengan orang baik maka hendak makan perabi. Itu zahir hadis. Tapi hadis ini ada bincangnya panjang daripada para ulama. Tapi ada hadis lagi mari tafsir, mari hurai nyata jelas. Ya begini saudara semua. Jadi Nabi ini ia ada tu kebek dua orang. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Dua orang tu kebek. Jadi waktu subuh ni Bilal ber dulu. Belum masuk waktu Bilal ber dulu. Sepuluh ni enggak waktu imsak lah. Macam mudah-mudah ke. Jadi Bilal ber, lepas tu 10 minit lebih kurang baru Abdullah ibn Maktum ber. Maka Nabi kata, jika kamu dengar bila ber maka makanlah. Tak apa lagi sebab tak masuk lagi waktu subuh. Tu. Muka bila ber ni, ber we tahu kata dekat-dekat ni. Bingak-bingak waktu subuh nak masuk dah. Tapi tak masuk lagi. Sebab tu dia kalau duduk dalam mulut makan lagi. Di tangan makan lagi. Dah lagi dengan nak ber tu. Tu dia. Tapi bila masa sahaja yang Abdullah ber ketika tu hendak buti Nabi kata, jangan makan apa. Jika makan batal puasa. Tu dia. Maka kena orang ia gimbik hadis yang Nabi riwayat kata ni kena murak orang ber bila lah. Bila hadis lain hak kata bopian mu dengan orang ber dan ada benda bagai ada benda makan tanganmu makan perabi, itu kena ber bila. Maka ber bila bukan ber masuk waktu. Ber belum masuk waktu subuh, ber imsak. Ber nak tahu kata bingak-bingak subuh dekat nak masuk dah. Tu dia. Lah ni pun jika ber imsak boleh kita nak makan lagi. Mau kita tak ada ber. Di tempat Arab, di Syria ya ber. Ada 10 minit lagi nak masuk nak ber subuh. Ya ber dah. Allahu akbar. Ber imsak, ber ni. Ni nak bingak-bingak nah. Subuh nak masuk dah. 10 minit lagi. We tahu. Maka ketika tu makan apa? Makan minum tak apa lagi. Sebab subuh tak masuk lagi. Tapi kalau orang bersubuh sungguh tak boleh lah. Maka kita mari borang. Ni pak kita ada ke bakak tu. Ada ke bakak. Nah daripada kaum baru ni. Dia fatwa kata jika bagi tanya ada orang baik makan perabi. Tu dia, itu pahaman yang geleweng, pahaman yang salah, yang menyalahi pendapat jumhur ulama daripada ulama Islam. Tu. Kalau gitu kesimpulannya apabila orang baik sungguh maka tidak boleh makan apa langsung. Bahkan le mulut pun kena kek tubik saudara semua. Tu faham baik-baik. Jangan kita tertipu ni bimbang sangat orang awam kita. Dia dengar hak tu gak buat lagu tu. Maka buat lagu sama. Orang baik mari tangan makan perabi. Batal puasa. Jika 30 hari rugi benar. Tuan ni kena beringat benar-benar. Ni kena beringat benar-benar. Saudara semua. Kalau gitu jangan tertipu dengan fatwa semacam tu. Fatwa yang menyalahi orang panggil hakikat yang sebenar, menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi. Walau hadis juga, tapi hadis ni kita kena kelih panggil kena rata kelih tuksak tukmum kelih semua lepas tu mari hipung buat tubik hukum. Bukan tak kelih hadis ni hadis dak, itu bukan tanah kata tak pandai tu, tanah kata bukan ulama tu. Jika ulama dia kelih semua meliputi. Sebab tu ulama mazhab Pak ni boleh kata 90 bukan 100% kata orang panggil tak boleh buat lagu ni. Kesimpulan boleh makan sebelum masuk waktu subuh. Jika dah masuk dah tidak boleh makan. Le mulut pun kena kek tubik. Dia tak begitu gak batal. Tu dia saudara semua. Orang panggil pocok orang panggil tak batal. Pocok di tangan, pocok di bahu, pocok di punggung tak batal puasa. Sebab apa? Sebab dia masuk lain daripada lubang hak buka. Jalan 5 ni, telinga, hidung, mulut, lepas tu kemalu dua-dua belakang dan belakang depan. Maka pocok tak batal puasa, tak batal. Maka saudara semua, jika ada soalan boleh lagi kita orang panggil tanya mari, insya-Allah jika boleh kita jawab. Dan satu lagi soalan yang ditanya pada tengah kita tadi terlupa. Jadi dia kata apa hukum orang puasa, lebih-lebih lagi perempuan yang pakai baju rat ataupun pakai baju yang tak tutup aurah. Allahu akbar. Maka puasa dia suku.
berdosa suku. Orang yang puasa tapi dia tak jaga hak benda hak Tuhan larang, dia buat benda hak Tuhan larang, tapi dalam masa yang sama dia puasa. Nah, maka puasa dia, jikalau dia tak ada buat benda yang membatalkan puasa, puasa dia sah. Nah, tu. Tapi perbuatan dia yang dia buat tu ia berdosa. Dan wakwi puasa dia tu pahala tak ada. Nah, hak puasa lagu ni dah Tuhan tak berhajat ni. Tuhan kata apa? Siapa-siapa yang tak tinggal buat maksiat dengan tutur kata, dengan perbuatan yang mana-mana. Nah, siapa-siapa yang sentiasa buat perbuatan jahiliah daripada benda-benda Tuhan larang lah. Maka orang lagu ni Tuhan tak berhajat kepada puasa dia. Nah, Tuhan tak ada beri pahala dak lah. Nah, puasa sah. Dia tak ada kena qada semula dak dah. Sebab dia puasa dah. Tapi pahala dapat tak pahala? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia buat benda ni, buat benda Tuhan larang. Padahal kira mari dah, syaitan Tuhan tak mak dah. Nah, Tuhan turun rahmat banyak dah. Jadi udara tim cai kita ibadat dah. Tim cai kita jauh daripada benda Tuhan larang dah. Nah, tu dia. Tapi ada lagi setengah daripada saudara kita. Nah, insya-Allah Tuhan masuk hidayah dalam hati mereka. Insya-Allah Tuhan ubah daripada tak baik kepada baik. Nah, kita berdoalah. Nah, orang panggil apa? Tuhan pindah mereka daripada buruk kepada baik dan masuk hidayah dalam hati kita semua. Nah, jadi kita ni daripada jadi baik. Nah, insya-Allah. Nah, tapi orang panggil belahlah. Nah, maka siapa di kalangan ayah-ayah ibu-ibu yang ada anak lagu ni kena larang lah. Lepas tu doa ke Tuhan banyak, Tuhan masuk hidayah dalam hati anak-anak. Nah, kita kakak banyak kepada adik nasihat jangan buat lagu tu. Dan doa ke Tuhan, Tuhan pindah dia, ya tu boleh tinggal benar lagu tu. Dia kata cekwa, nah cucu kita lagu tu, laranglah nasihat ke dia. Dan doa ke Tuhan, dia tu dia panggil apa tak ada buat semula perbuatan semacam tu. Nah, tu dia. Sebab takutnya di sana Nabi kata dua golongan yang aku tak ada. Aku mati dulu baru berlaku benda ni, tapi dua-dua ni ahli neraka. Satu daripada dua perempuan yang dia panggil apa tak tutup aurat. Perempuan yang pakai tapi telanjang kadang-kadangnya. Dan tu dia sebab tu kita perempuan dah tutuplah aurat, jangan buka ke sesiapa melainkan kepada orang yang halal. Nah, suami kita tidak ada masalah. Kepada ibu bapa kita benda boleh buka tidak ada masalah. Tapi yang luar mesti nak tutup sempurna sebagaimana agama suruh kita tutup. Nah, orang yang salah suruh kita sapa salah kita terlupa, adakah kita berdosa? Nah, itu dia. Kita terlupa tak berdosa, kita terlupa. Tapi kalau sengaja tu lainlah kadang-kadang. Kalau sengaja pun kita kena pergi buatlah. Semula kita buat. Terlupa nak raya hari tu ada orang tu salah, payahlah. Ini amanah. Amanah kita nak sapa salah kepada orang yang salah itu. Nah, tapi terlupa tidak ada masalah. Terlupa sah kata salah. Nah, puasa pun tak batal. Nah, semaya pun tak batal jika terlupa. Itu dia sebab terlupa ni Tuhan dia panggil apa tak ambil berat dia tak terlupa. Nah, itu dia. Saudara semua, nah, orang panggil ini, orang panggil muzakarah kita pada petang ni. Nah, itu dia. Maka masa ada lagi lebih kurang orang panggil apa 11 minit 12 minit. Nah, maka kita tunggu ustaz bagi siapa yang ada lagi soalan boleh nak tanya insya-Allah. Nah, itu. Maka saya sikit royak bersangkut paut dengan hadis-hadis yang kita baca pada awal tadi. Nah, dan siapa tak ada dengar, pergi dengar yon lang boleh dan minta wi dengar. Lepas tu usaha dia panggil beramal. Nah, kerana benda ni dia panggil kelebihan sangat besar dan hebat sekali. Nah, maka butung berjaya bahagia orang yang beramal. Dan butung berjaya bahagia orang yang sapa benda ni kepada orang lain dan orang lain boleh beramal dengan dia sebab dia orang lain boleh beramal. Butung besar. Nah, tak butung ke mana dapat pahala haji dan umrah, dapat Tuhan apa semua dosa walau lebih banyak daripada buih-buih di laut, dapat orang panggil Tuhan mengharamkan tubuh dia daripada api neraka, Tuhan mewajibkan dia masuk syurga, Tuhan bersih dia dosa sampai dia di budak seperti budak yang baru keluar daripada perut ibu, tidak ada dosa satu pun. Nah, itu. Sebab tu saudara semua, nah kita berlomba lah dengan amalan semacam ni. Nah, tak mesti buat banyak, buat sekarang pun dapat 5. Allahu akbar.
Nah, tu. Maka nampaknya kita ada pakat duk dah duk sipai duk sedia nak buka puasa. Maka kalau gitu, nah terima kasih banyak-banyak dan kepada saudara-saudari, para ibu, para bapa, adik-adik, abang-abang yang bersama kita pada petang ni. Nah, maka insya-Allah kita dapat panggil apa balasan daripada Allah dengan sebaik-baiknya, dan panggil apa kita berdoa kepada Allah supaya kita masuk dari golongan Tuhan yang daripada golongan yang Tuhan ampun dosa, dan daripada golongan yang Tuhan bebas daripada api neraka. Nah, itu dia. Maka insya-Allah dan kita berjumpa lagi esok hari insya-Allah jam 5 dan ada sampai seterusnya. Nah, jika tidak ada keunzuran apa insya-Allah. Nah, maka hari ini sekarang saja sambung semula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.